Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang. Ya, apa khabar saudara-saudari? Baik, hari ini saya akan membuat satu pendedahan yang menarik dan saya akan mengungkit beberapa peristiwa lama dan menceritakan semula peristiwa tersebut dalam satu perspektif baru. Ya. Dan pendedahan saya hari ini bersangkut dengan satu pendedahan mengejutkan yang telah dibuat oleh mantan Peguam Negara yang membuktikan bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad telah difitnah dalam isu pemecatan Allahyarham Tun Salleh Abbas. Ya, Tun Salleh Abbas iaitu Lord President, ya, mantan Lord President yang kalau kita rujuk sejarah memang telah disingkirkan. Okey. Tetapi ada beberapa perspektif yang tidak pernah diceritakan. Jadi saya akan ceritakan benda ni dan saya akan kaitkan dengan pendedahan mengejutkan oleh mantan Peguam Negara iaitu Tan Sri Abu Talib Othman. Ya. Untuk makluman saudara-saudari, Tan Sri Abu Talib Othman ni memegang jawatan Peguam Negara antara tahun 1980, setahun sebelum Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, sehinggalah tahun 1993. Maknanya dalam hampir 10 tahun pertama atau 11 tahun ke apa Mahathir bergelar Perdana Menteri, ya, kali pertama dulu, Peguam Negara adalah Tan Sri Abu Talib Othman. Now, pendedahan mengejutkan, saya mula dengan pendedahan terus dan kemudian saya akan ceritakan beberapa perkara, ya, menggunakan pendedahan ni. Anda akan mendapatinya menarik, jadi pastikan bersama saya sehingga ke hujung siaran ini. Jadi mantan Peguam Negara ini menceritakan bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad bukanlah seperti yang diwar-warkan, okey, oleh musuh-musuh Tun, bahawasanya Tun Dr. Mahathir Mohamad bukanlah yang sebenarnya menyingkirkan Tun Salleh Abbas atau ingin menyingkirkan Tun Salleh Abbas. Betul, Tun Dr. Mahathir Mohamad memang pengkritik Badan Kehakiman pada ketika itu, tetapi dia bukanlah yang beri arahan untuk menyingkirkan Tun Salleh Abbas. Jadi menurut mantan Peguam Negara iaitu Tan Sri Abu Talib Othman ni, arahan untuk menyingkirkan Tun Salleh Abbas ni diberi oleh Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu, pada tahun 1988, almarhum Sultan Iskandar. Dan menurut mantan Peguam Negara ni, beliau melihat nota almarhum Sultan Iskandar kepada berhubung perkara ni ditandatangani oleh almarhum Sultan Iskandar yang inginkan Salleh Abbas disingkirkan. Baik. Jadi sekiranya ada pihak yang masih nak buat spin, saudara-saudari perlu ingat satu perkara. Cerita ni siapa-siapa boleh buat. Tetapi ramai yang buat cerita ni bukan terlibat pada masa tu. Dan pihak yang ingin mencaci, menurunkan imej Mahathir, mereka semestinya akan merujuk kepada pihak yang membuat cerita yang mampu mencela imej Mahathir. Ya, ramai pihak yang mengaku pernah jumpa arwah Tun Salleh Abbas, berbincang dengan dia, dan Tun Salleh Abbas menceritakan bagaimana Tun buat ini, Tun buat itu. Barangkali Tun Salleh Abbas sendiri tidak tahu kesahihan cerita. Ya, takkan Tun Mahathir nak ketika menjadi Perdana Menteri, ketika almarhum Sultan Iskandar menjadi Yang di-Pertuan Agong, takkan Tun nak ceritakan di media arus perdana, Agong minta saya singkirkan Tun Salleh Abbas, atau arahkan, titahkan saya singkirkan Tun Salleh Abbas. Ya. Mahathir memang pada ketika itu ada
buat kritikan terhadap badan kehakiman? Ada. Tetapi orang buat cerita bahawa dia tidak puas hati dan justru sebab itulah dia menyingkirkan. Itu fitnah. Dalam Islam, itu fitnah. Dan dosanya lebih besar dari membunuh. Sebelum anda komen, fikir 2 kali. Sebab dosa tu anda yang tanggung. Sebabnya, awak tidak berada pada ketika itu di sana, terlibat. Tapi mantan peguam negara adalah orang yang berada di situ, memegang jawatan peguam negara atau penasihat perundangan utama kepada kerajaan pada ketika itu. Tapi orang tak tanya dia. Orang akan tanya mangsa, iaitu Tun Saleh Abbas. Asalkan pihak yang ditanya memberikan cerita yang mampu menguatkan lagi, mengukuhkan lagi kenyataan bahawa Tun telah mengaibkan Tun Saleh Abbas, maka perkara itu akan dimainkan. Kemudian, kalau kita rujuk, tidak ada pernah sesiapa merujuk kepada mantan peguam negara. Dan hari ini, beliau telah bersuara. Dan kalau kamu lihat puak-puak Laskar Cyber ni dan puak-puak aktivis pro Najib, pro Anwar, pro Zahid ni, apa yang mereka katakan? Mereka katakan, oh, ini adalah orang Mahathir. Nampak? Mantan peguam negara ni ada locus standi untuk bercerita. Cerita-cerita yang Laskar Cyber dan ahli-ahli politik ni bawa ni, bukannya datang daripada sumber yang ada locus standi. Tetapi mereka akan mempercayai sumber yang tak ada locus standi atau membawa cerita yang tidak boleh disahkan kesahihannya walaupun betapa meyakinkan cerita tu, tetapi mereka tidak rujuk pada orang yang ada locus standi. Dan apabila orang yang ada locus standi bercerita, mereka kata, oh, ini orang Mahathir. Nampak? Jadi di sini saya ingin ceritakan bahawa mantan peguam negara yang terlibat pada ketika itu mengesahkan bahawa dia nampak satu nota dan membaca nota itu, dan nota itu dikeluarkan oleh almarhum Sultan Iskandar yang di-Pertuan Agong pada ketika itu, yang menitahkan dan tanda tangani nota itu mengarahkan supaya Tun Saleh Abbas disingkirkan. Disingkirkan. Dan kalau kita lihat apa yang Tun Saleh Abbas cerita, ataupun arwah Tun Saleh Abbas cerita, memang pada ketika itu Tun Saleh Abbas bersama 20 peguam. Dia telah, setelah diberi tekanan oleh 20 peguam ni, 20 hakim ni untuk menjawab kritikan Mahathir, maka Tun Saleh Abbas menyatukan 20 peguam dan mereka bersama-sama menulis satu surat, tetapi mereka tidak menjawab di umum kepada Tun. Sebaliknya, mereka hantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong almarhum Sultan Iskandar. Di dalam surat itu, mereka menyuarakan rasa tidak puas hati mereka terhadap kritikan. Tetapi Tun pernah mendedahkan bahawa sebenarnya Tun Saleh Abbas komplain kepada istana. Maknanya di dalam surat Tun Saleh Abbas kepada istana tu, ada juga dinyatakan rasa tidak senang hati dia terhadap bunyi bising sebab kerja-kerja pengubahsuaian yang berlaku dalam istana. Dan perkara ni telah memarahkan Yang di-Pertuan Agong, dan Yang di-Pertuan Agong ingin Tun Saleh Abbas disingkirkan. Minta maaf ada gangguan. Jadi disebabkan itu Tun Saleh Abbas ingin Yang di-Pertuan Agong inginkan Tun Saleh Abbas disingkirkan. Dan itu yang Mahathir beritahu, dan rupa-rupanya benar. Pada masa itu, apabila Mahathir mengeluarkan kenyataan itu, ahli-ahli politik yang menentang Mahathir sewenang-wenangnya mempengaruhi rakyat. Itu bukannya yang berlaku. Tetapi hari ini mantan peguam negara dah kata dia nampak nota itu. Itu satu, asal andainya mantan peguam negara ni menipu, itu satu tuduhan yang amat berat.
Jadi putera ataupun ahli keluarga almarhum Sultan Iskandar wajar mengambil tindakan undang-undang jika ianya salah. Takkan seorang yang bergelar mantan peguam negara boleh membuat kenyataan begitu tajam dan ringkas yang mengesahkan apa yang Tun kata, yang sekaligus mengesahkan bahawa selama ni Tun difitnah, bahawasanya yang mantan yang almarhum Sultan Iskandar mengarahkan agar untuk Tun Saleh Abbas disingkirkan. Jadi apa yang berlaku selepas itu, bagaimana Tun Saleh Abbas disingkirkan, itu semuanya berkisar di sekitar satu titah oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi saudara-saudari, pada ketika itu dan sekarang dan bila-bila, apabila anda berada di pihak pembangkang, ini hakikat. Memang mudah menyelar kerajaan, itu saya mengaku. Siapa-siapa yang duduk dalam pembangkang, ada 1001 kritikan yang anda boleh buat terhadap pemimpin kerajaan, itu saya mengaku. Ya. Sekarang saya mengkritik kerajaan, tetapi saya bukannya kritik semata-mata untuk kritik. Saya kritik sebab memang saya rasakan kerajaan ketika ini sudah gagal. Tapi that's not the point. Hakikatnya memang mudah untuk kritik kerajaan. Okey. Pada ketika itu tidak ada internet pada tahun 1988. Jadi satu-satunya media pembangkang yang memang berada di aliran umum yang senang didapati adalah majalah aliran. Dan banyak isu ni dimainkan oleh aliran yang dijiwai oleh pemimpin-pemimpin pembangkang pada ketika itu yang memain-mainkan isu itu. Nah, pada ketika itu Mahathir adalah Perdana Menteri dan dia kuat. Dan biasanya benda ni dia tidak akan jawab kritikan pembangkang kerana pada ketika itu tidak ada internet. Jadi kalau kamu terlalu jawab kritikan pembangkang ni yang mungkin tidak diketahui oleh semua, sebab bukan semua orang beli majalah aliran, majalah roket dan sebagainya. Jadi jika anda menjawab, anda berdebat di umum, anda membantu untuk menyebarkan maklumat palsu ni, fitnah ni. Tetapi apabila Mahathir berundur pada tahun 2003, ya, pada ketika itu internet dah mula berkembang. Dan bila sudah sampai masa bahawa benda ni sudah jadi satu cerita yang putar belik dan diputarkan dan disalurkan dalam internet berulang kali, sehingga walaupun ianya fitnah, walaupun ianya tidak bersandar kepada bukti kukuh, tetapi ianya penipuan yang sudah dipercayai sebagai satu kesahihan, sudah terlambat. Jadi kalau saya nak dengar cerita dari 10 orang lagi, ada 10 cara lagi saya boleh yakinkan orang. Tetapi hari ini mantan peguam negara pada ketika itu yang memang ada local standard untuk bersuara telah mengeluarkan satu kenyataan tajam yang mengatakan dia nampak nota yang ditandatangani oleh Agong menitahkan untuk menyingkirkan Tun Saleh Abbas. Jadi saya nak bertanya, siapa nak berdebat dengan saya isu ni? Dan siapa berani menentang peguam negara ni? Tak usah bercerita lagi. Kalau benar-benar anda ingin meyakinkan bahawa anda lah benar dan Tun bersalah, jadi ambil tindakan mahkamah, minta mahkamah untuk ataupun ambil tindakan perundangan, khususnya keluarga Allahyarham Tun Saleh Abbas ataupun almarhum Sultan Iskandar, ya, ahli-ahli keluarga boleh ambil tindakan jika mereka tidak puas hati dengan mantan peguam negara ni. Dan sehingga kini tidak ada tindakan perundangan yang diambil oleh sesiapa dari kalangan yang telah saya namakan apabila Mahathir dulu ceritakan benda yang sama, iaitu Tun Saleh Abbas. Dia telah menulis ke istana menyuarakan rasa tidak puas hati dia sebab kerja-kerja pengubahsuaian yang dilakukan dalam istana.
Dan itu menyebabkan baginda tuanku murka dan mengarahkan Tun Saleh Abbas disingkirkan. Jadi jangan mudah dengar spin. Dengarlah sesiapa, blogger ke, penulis ke, aktivis ke, ahli politik ke, dengarlah sesiapa. Tetapi selagi tidak diselitkan dengan bukti kukuh tu, tak ada siapa boleh menandingi kenyataan mantan peguam negara. Ya. Sama juga kalau saudara-saudari berkata, ya, tapi pada ketika itu Tun memang lantang mengkritik kehakiman. Jadi dia memang, dan kebetulan dalam pada dia mengkritik kehakiman, dalam pada dia mengkritik Tun Saleh Abbas, kemudian Tun Saleh Abbas disingkirkan. Ya, tapi Tun bukan kritik Tun Saleh Abbas sahaja. Tun memang mengkritik kehakiman secara amnya di zaman pentadbiran dia di tahun 80-an. Disebabkan, untuk makluman saudara, kehakiman tu memang yang saya nampak berdasarkan kajian-kajian yang telah saya lakukan, ya, sebelum dalam pada saya menilai semula Tun ni, saya memang mendapati pada zaman Tun tu memang hakim-hakim memang condong sedikit menentang kerajaan. Ini hakikat. Saya akan buktikan dengan satu contoh. Dan sememangnya pembangkang akan memainkan isu demi kepentingan mereka. Saya dah beritahu, memang pembangkang akan buat. Memang mudah nak serlah kerajaan dengan berita palsu. Ya. Contohnya hari ini, kalau kita lihat Laskar Pro Najib, Laskar Pro Zahid, apa yang mereka katakan? Najib diaibkan. Walhal saya mengikuti proses perbicaraan SRC. Saya beri satu contoh. Sebelum pilihan raya, masa Najib memecat Tan Sri Abdul Ghani Patail dan Tan Sri Abu Kasim, banyak cerita dilontarkan mengapa mereka dipecat. Hakikatnya mereka dipecat sebab Najib tahu dia akan ditangkap. Jadi dia pecat, kemudian dia letak orang-orang dia. Dan kemudian dia beritahu kepada umum bahawa 2.6 bilion itu memang dia tahu siapa yang masukkan ke dalam akaun dia. Memang itu adalah derma dari Arab Saudi, Raja Arab Saudi. Dan memang dia sah tahu bahawa Raja Arab Saudi telah menderma kepada dia. Tetapi selepas Barisan Nasional tumbang, di dalam mahkamah, kalau kamu buka telinga, atau tak payah percaya saya, pergi ke Google, check. Najib beritahu perkara yang totally opposite. Dia tidak boleh sahkan, atau dia tidak tahu secara sah siapa yang masukkan dana ke dalam akaun dia. Dia tidak tahu, dia tidak boleh beri kepastian itu adalah derma dari Raja Arab Saudi. Malah Raja Arab Saudi tidak pernah memberitahu dia secara langsung bahawa itu adalah derma. Dan kalau korang ingat, Menteri Luar Arab Saudi pada ketika itu 2016 bila dia datang ke Malaysia, dia mengesahkan bahawa itu bukannya derma tetapi sebaliknya dana yang disalurkan untuk tujuan pelaburan di Malaysia. Di situ dah sah penipuan terang-terang. Hakim pun dah sebut dalam kehakiman dia sebelum menjatuhkan hukuman. Itu sebenarnya pengakuan Najib. Sebelum perbicaraan dah mula, di dalam satu interview, dalam satu temu ramah di Al Jazeera, Najib mengaku benda ini. Jadi mustahil saya secara peribadi tak boleh terima kalau tiba-tiba Mahkamah Rayuan gugurkan semua tuduhan. Itu maknanya ada something wrong. Kat situ jelas. Ini adalah public document. Di dalam umum, kalau kau banding kenyataan Najib dulu-dulu dengan sekarang, kamu semua dikencing dan ditipu. Tetapi hari ini persepsi yang ditimbulkan apa? Najib diaibkan. Dan benda ni dimainkan berulang kali, walaupun kes mahkamah terang-terang depan mata anda boleh lihat penipuan ni. Jadi penipuan ni lama-lama kalau orang dengar, orang yang taksub ni boleh percaya seperti kebenaran. Dan orang-orang ini sendiri yang menimbulkan cerita kononnya Tun telah menyingkirkan Tun Saleh Abbas sebab Tun tidak suka. Tetapi mereka tak boleh cerita bila orang yang ada locus standi menceritakan perkara sebenar. Jadi mereka memilih cerita. Jadi ini bukannya
pemimpin yang bertanggungjawab. Ini adalah pemimpin yang mendidik anda untuk fitnah. Lagi satu saya ingin lontarkan kepada anda sebagai contoh. Saudara-saudari mungkin tahulah, dulu berlaku satu pertandingan antara Tengku Razali Hamzah dengan Tun Mahathir dalam pilihan raya UMNO tahun 1987. Jadi pada ketika itu pun ada tim A, tim B. Mahathir adalah tim A, Tengku Razali adalah tim B. Jadi Tengku Razali mencabar Mahathir untuk jawatan Presiden UMNO. Tetapi kalah. Jadi kalau kita lihat keputusan, tim A atau Tun menang 761 undi, Kuli menang hanya 718 undi. Dan Ghaffar Baba pada ketika itu adalah tim A, dia menang, dan Tan Sri Tun Musa Hitam kalah. Jadi Kuli tak puas hati dan dia bawa benda ni ke mahkamah. Jadi bermulalah proses mahkamah lah, dan kemudian ada rayuan dan sebagainya lah. Jadi saya tidak ingin masuk secara detail. Jadi pada masa itu pun Tun memang lantang kritik kehakiman, tapi orang kata dia campur tangan. Ya, memang government, kerajaan ada menukar hakim atau menukar hakim-hakim, ya. Itu bukan zaman Tun sahaja. Zaman Tun pun ada. Zaman di mana penukaran hakim paling banyak berlaku zaman siapa? Zaman Najib. Jadi itu bukan perkara luar biasa. Itu perkara biasa. Ya. Tapi pada masa itu Hakim Harun Hashim, ya, telah sedang menilai kes UMNO. Jadi Harun Hashim ni dia sebenarnya condong menentang Tun. Tapi apa pun sebab dia mendengar kes UMNO ni, jadi apa yang dia buat? Kuli mempersembahkan bahawa ada 30 cawangan yang tidak berdaftar yang terlibat dalam proses pemilihan, pengundian. Jadi Hakim Harun Hashim ni, dia buat keputusan apa? Apakah dia buat keputusan yang memihak kepada Tun? No. Sebenarnya atas sebab itu Harun Hashim telah memutuskan bahawa jika ada bahagian atau cawangan yang tidak berdaftar dengan ROS, ya, maka itu telah melanggar akta tertentu, ya, akta di dalam ataupun perundangan. Dan oleh itu, atas sebab itu UMNO telah disahkan sebagai satu parti yang tidak sah. Dan kemudian Tun mendaftarkan UMNO baru. Okey. Itu memang berlaku. Saya tak hendak tipu, saya tak hendak spin, itu memang berlaku. Okey. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan di sini, nombor satu, ada banyak spin lah. Harun ni diarahkan oleh Tun buat begini, Harun ni diarahkan oleh Tun buat begitu. Saya dah selidik. Memang Tun berpakat dengan Harun. Dah selidik. Saya tidak ingin berpaut pada cerita lagi. Okey? Dan yang paling mengejutkan saya bila saya membuat penelitian dalam 1-2 tahun lepas, dan kalau kamu bandingkan sekarang, pada ketika itu Kuli apabila dah kalah kes tu, apabila kehendak rayuan dia supaya UMNO yang asal tu dihidupkan semula dan dibuat pilihan raya semula, dia tidak menang, ya. Kemudian apa dia buat? Dia tubuhkan parti baru. Jadi dia cuba tubuhkan UMNO 46, berdasarkan tahun UMNO didaftarkan itu 1946, tetapi tidak berjaya. Jadi akhirnya dia tubuhkan semangat 46, parti semangat 46. Dan parti semangat 46 tu mengambil bahagian dalam pilihan raya seterusnya. Nah, adakah Tun halang pendaftaran semangat 46? Tidak. Nampak? Hari ini siapa yang menghalang pendaftaran pejuang? Kerajaan yang ada hari ini. Jadi kalau kamu nak kata dulu Tun buat beginilah, Tun buat begitulah, setiap cerita yang anda dengar, setiap cerita yang anda sajikan, anda kaji, anda
tengok adakah ini sekadar cerita. Kemudian kaji kenyataan-kenyataan, siapa yang buat kenyataan, dan rujuk apakah local standard mereka. Kemudian jangan fokus kepada satu pihak. Contohnya dalam kes Saleh Abbas ni, jangan fokus kat kenyataan Saleh Abbas atau kenyataan Najib atau kenyataan ini atau kenyataan itu, atau blogger-blogger atau aktivis atau ahli politik atau sesiapa sahaja yang pro Najib ke pro Zahid ke pro yang anti Mahathir. Rujuk juga sama ada pihak-pihak yang benar-benar berada di situ pada ketika itu, apa yang mereka katakan. Dan kalau anda adil, anda tak boleh pilih kenyataan-kenyataan yang anda suka dengar. Kemudian bila Mahathir memberi kenyataan, alah Mahathir mesti cakap macam tu sebab dialah yang pecat Tun Saleh Abbas. Maknanya anda dah masuk dalam golongan taksub yang hanya ingin dengar apa yang anda suka dengar. Jadi apa pun, biar kenyataan mantan peguam negara ni jadi pengajaran kepada anda. Sekarang ni semua orang kena diam. Kalau nak cabar, jangan keluar cerita baru. Tun pecat Saleh Abbas sebab ini, sebab itu. Buang masa. Sekarang hanya satu perkara yang boleh dilakukan. Cabar mereka yang tidak puas hati dengan cerita ni, iaitu sama ada ahli-ahli keluarga, ya, almarhum Sultan Iskandar, ataupun ahli keluarga Allahyarham Tun Saleh Abbas, untuk cabar peguam negara ni secara perundangan kalau dia menipu. Itu je. Sampai saya ulang, sampai hari ini Tun pun tak pernah dicabar secara perundangan. Sebab kenyataan Tun berat, melibatkan seorang bekas yang di-Pertuan Agong. Berat, tajam. Hari ini pun tajam. Jadi selagi mereka tidak dicabar, jadi saya akan lebih cenderung mendengar kepada orang yang ada local standard, iaitu Tun Saleh Abbas dipecat kerana dia menulis kepada pihak istana dan menyuarakan rasa tidak puas hati dia sebab ada kerja pengubahsuaian yang berlaku dan ianya bising. Itu yang menjurus kepada titah yang di Pertuan Agong secara bertulis dan ditandatangani, yang meminta atau menitahkan agar Tun Saleh Abbas disingkirkan. Ya? Jadi itulah penyampaian saya hari ini. Bersentiasa berhati-hati dengan cerita yang anda dengar. Ya? Sekadar dengar tu tak apa. Tapi bila sampai isu-isu kritikal macam ni, isu-isu besar macam ni, perlu ada bukti. Kalau tidak, anda boleh ambil pertimbangan cerita tu, walaupun cerita saya, tapi jangan percaya mudah macam tu. Sekarang minta pihak, ya, siapa yang berani cabar mantan peguam negara ni, tak payah dengar retorik Laskar ni ataupun ahli-ahli politik, alah dia ni orang Mahathir ni. Ini semuanya, kalau sesiapa yang mempercayai kenyataan-kenyataan ni, maknanya anda boleh gunakan ini sebagai satu gauge atau satu petunjuk untuk menunjukkan anda ni taksub sebab suka dengar apa yang anda ingin dengar. Baik, sebentar lagi saya akan letak link kepada saluran Telegram saya dalam ruang komen, jadi jangan lupa ya, sertai saluran Telegram saya. Dan sehingga kita berjumpa esok atau lusa, wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang.